Melaka mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri. Namun, ia pernah tidak dihirau ramai kerana kekotoran airnya. Tetapi selepas diberi nafas baru, ia kembali menjadi nadi pendapatan penduduk setempat, malah penjana ekonomi negara. Dengan hanya berbekal 2 bot untuk aktiviti pelancongan di sungai sepanjang 4.5 km ini, Melaka River Cruise telah ditubuhkan pada tahun 2005. Selepas 15 tahun berlalu, kini perkhidmatan botnya juga telah ditingkatkan ke 40 buah dengan tempat duduk yang lebih selesa. Satu-satunya perkampungan Melayu yang masih menyelusuri sungai di tengah kota negeri Hang Tuah dengan bot ini mampu membuat seseorang mengimbau kembali silakan buku sejarah sekolah yang menceritakan kisah penjajahan tanah Melayu dahulu kala yang berkait rapat dengan penggunaan sungai. Menurut Muhammad Fitri Shah, penyelia bahagian promosi pemasaran acara Melaka River Cruise, rata-rata pelancong sangat menghayati tinggalan sejarah yang masih terpelihara di tebing-tebing sungai. Kalau kita lihat sepanjang pelayaran Melaka River Cruise ini, kita akan melihat monumen-monumen ataupun bangunan-bangunan prasejarah. Juga bangunan-bangunan rumah kedai yang dilukis mural di atasnya oleh pelajar UiTM. Apabila malam menjelma, pelayaran terkemuka itu menambahkan perkhidmatannya, menjamu selera di atas bot bergelar Mendam Berahi. Sambil ditemani angin sepoi-sepoi bahasa, pengunjung juga dapat menikmati suasana Sungai Melaka yang bertukar wajah, dipenuhi lampu berwarna-warni bagaikan berada di dunia fantasi. Yang pasti, ia akan meninggalkan kenangan manis buat mereka yang menaiki bot istimewa ini. Kunci utama di sebalik kejayaan aktiviti pelancongan air di negeri Hang Lipo berkenaan adalah pintu kawalan air baraj Muara Sungai Melaka. Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka (PPSPM) yang bertanggungjawab terhadap transformasi sungai ini juga mengurus pintu kawalan baraj. Berpengalaman selama 11 tahun di pintu kawalan air, Rizwan Karim antara yang pakar mengendalikan baraj. Menurutnya, fungsi tempat ini adalah menjaga tahap kedalaman air sungai di mana bertindak sebagai sebuah empangan selain memastikan airnya sentiasa cantik dan tidak berlumpur. Tangki apa? Kita dekat sini kita ada buat proses untuk pertukaran air lah. Kita panggil flushing lah untuk pertukaran air sungai. Kita akan buat flushing ni pada setiap minggu berdasarkan daripada air laut pasang pagi lah. Kita maintainkan atau kita untuk stabilkan air paras ni kita kena ikut daripada Jabatan Laut punya buku lah. Kita akan buka lah, kita akan turunkan ke tiga pintu ni sebanyak 90% untuk kita keluarkan air ke laut lah. Kita di Baraj ni terlibat sama untuk menjaga seluruh tebing-tebing sungai daripada banjir lah. Kita biasanya akan berurusan dengan Jabatan Bayaran lah, dengan JPS lah. Secara tidak langsung, usaha PPSPM menaik taraf Sungai Melaka telah memberi sumber pendapatan kepada orang ramai yang berniaga di tebing sungai. Antara yang mendapat sambutan ramai adalah cendol Kampung Hulu milik Farizal Mustafa bersama seorang lagi rakannya.
asalnya kafe yang saya buka di Kampung Hulu ni tak ada cendol pun, tak ada wujud pun cendol. Kita buka kafe biasa yang konsep macam untuk turis, so dia orang datang santai. Tapi bila saya lihat saya nak orang-orang yang orang luar tahu pasal Kampung Hulu dan boleh relax di tepi sungai Melaka, yang mana kawasan ni memang orang tak ada tumpu ramai. So saya try cipta satu produk yang berkait rapat dengan Melaka, iaitu cendol. Tapi cendol yang kami berbeza daripada cendol yang lain. Cendol kami menggunakan santan yang dikisar. Compare yang sebelum ni, cendol tu cair. Tapi cendol tu, ais yang kita gunakan ialah ais tu santan. Dan kita topping macam-macam dengan duriannya, dengan macam-macam buah-buahan yang segar. Dan rasanya memang you all kena try rasa baru dah tahu macam mana rasanya. Terletak 200 meter dari kedai cendol itu, Masjid Kampung Hulu yang berusia ratusan tahun masih terserkam indah. Masjid ini antara saksi kepada perubahan Sungai Melaka. Bagi Haji Abdullah Abdul Kadir, 71 tahun, yang telah menjadi norja kepada masjid berkenaan sejak 1972, dia juga sempat melihat pembaharuan laluan air itu. Kalau kita fikirkan, kalau suasana dululah 300 tahun, suasana jalan raya macam mana, tanah merah kan, jalan tak besar, jadi orang motor, orang Kubu, orang yang tua semua karya asli. Taman Rempah tu kan, dia buat laluan motorbot cantik lah, macam pulau kan, terus ke muara sungai. Sekarang pula ada ni cendol kan, sebelum agak singgah, makan tu semayang. Tu saya tengok memang ramai. Kalau belah-belah seberang kan, memang tumpuan dekat masjid ni. Kita masjidnya di masjid sejarah kan. Tu daun sejarah tu. Selain Masjid Kampung Hulu, penghuni Kampung Muatan yang tinggal berhampiran juga mempunyai nostalgia tersendiri dengan Sungai Melaka. Berusia 81 tahun, Haji Ibrahim Haji Hashim menceritakan sungai yang berhadapan dengan rumah keluarganya, Villa Sentosa ini, dahulunya seluas 300 meter dan menjadi tempat permainan budak-budak kampung. Ketika itu juga, ia sering banjir tatkala hujan turun dengan lebat. Walaupun rindu dengan suasana sungai lama, dia bersyukur dengan wajah baharu Sungai Melaka yang kembali memberi kemudahan kepada penduduk setempat. Jadi pada masa itu kampung ni dikelilingi oleh Sungai Melaka, tidak seperti cantik yang ada sekarang. Sungai itu tak ada macam kata tebing konkrit, semua ini tanah lumpur. Bila air pasang, lumpur tu akan surut, jadi macam kata sinking ataupun erosion. Jadi pada tahun lebih kurang dalam akhir tahun 1990, Kerajaan Melaka dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Persatuan adakan peruntukan untuk membangunkan Sungai Melaka. Haji Ibrahim juga berkongsi laluan air ini pernah sibuk dengan aktiviti perdagangan. Sungai Melaka ni digunakan daripada ujung Kuala sampai ke atas sana gudang, di mana barang-barang diekspor ataupun diimport daripada kapal melalui tongkang-tongkang pergi pada gudang-gudang sana. Melaka sememangnya kaya dengan kegiatan pelancongannya, terutama di sekitar sungai yang terletak di tengah bandaraya.
Penghuni setia di sini sejak dahulu kala adalah biawak. Di sebelah kiri kita ada tumbuhan iaitu pokok bakau. Pokok bakau ini okey, lihat perasaannya kat situ ada sikit biasanya. Okey, orang Cina betul, orang daripada China biasanya naik pada waktu siang hanya untuk melihat biawak. Kalau dia panggil siyi, itu yang saya panggil siyi tadi kan, siyi ataupun si kacua. Okey. Difahamkan haiwan ini telah menjadi ikon pelancongan Sungai Melaka. Berdasarkan kita punya statistik, lebih kurang 50% kedatangan daripada pelancong China yang akan datang ke sini hanya untuk melihat kita punya biawak sahaja. Okey. So biawak kita kadang-kadang jadi boleh nak kenapa jadi ini kan. So rupanya itu adalah salah satu tarikan dan keunikan yang ada di Sungai Melaka ini. Kewujudannya di Sungai Melaka itu dapat menjaga ekosistem di Sungai Melaka. Selain daripada kita menggunakan inisiatif sendirilah untuk membersihkan Sungai Melaka. Difahamkan pembaharuan yang dilakukan ke atas Sungai Melaka bukanlah mudah. Kita punya bot dulu pun ada yang 1, 2 daripada Explorer. Macam dulu Tun Fatimah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PPSPM Karunisa Ibnu Masoda, laluan air ini masih mempunyai fasa pembangunan seterusnya. Sempurna. Semasa yang lepas kita buat DCF. Sungai Melaka ni asalnya idea pembangunannya daripada tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka, iaitu Tun Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam. Okay, yang pada ketika pembangunan tu beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka. So idea konsep pembangunan di Sungai Melaka ni sebenarnya diambil daripada Venice. Bila sungai ni dah dicantikkan, kemudian nak maintain tu pun adalah salah satu cabaran besar. Kan? Sebelum pembinaan, of course lah nak kena buat daripada A to Z. Tapi selepas projek ni dah dijalankan, cabaran dia nak maintain. Seiring dengan statusnya sebagai tarikan pelancongan utama, perhatian sentiasa diberikan untuk memastikan persekitaran sungai bebas daripada pencemaran. Pihak perbadanan juga mempunyai pasukan mengutip sampah menggunakan bot khas. Difahamkan mereka yang bertugas membersihkan laluan air ini melakukannya setiap hari seawal 7 pagi sehingga petang. Sesungguhnya Sungai Melaka kini jauh berbeza dengan yang sebelumnya, menjadi tanggungjawab ramai pihak bersama-sama menjaganya. Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka juga tidak ketinggalan memainkan peranan yang penting bagi menjamin kualiti air sungai ini. Suhu 28 degri. Suhu 28 Terdapat 28 buah stesen di bawah pengawasan mereka. 4 daripadanya adalah yang berada di pusat bandar. Sebanyak 6 uji kaji air akan mereka lakukan setiap tahun supaya dapat memperolehi tahap kebersihan yang dikehendaki. Anak muda gemar menyanyi lagu. Dondang sayang menjadi pilihan. Pembangunan Sungai Melaka ditunggu-tunggu bagi menjamin kesinambungan kegemilangan.
Pulau Pinang antara bandar yang giat membina bangunan tinggi ekoran kekurangan tanah. Pulau Mutiara ini juga pernah mempunyai bangunan pencakar langit yang tertinggi di Malaysia, Kompleks Tun Abdul Razak, Komta, yang dibina pada tahun 1970-an. Walau apapun ketinggian, ia mempunyai nilai tersendiri kepada penghuninya. Mereka adalah peniaga di bahagian pusat membeli belah seperti kedai Sri Batik ini. Pemiliknya, Zainal Alauddin, telah berniaga di sini sejak awal pembukaan Komta lagi, iaitu 40 tahun dahulu. Walaupun kompleks tersebut mengalami zaman turun dan naik, dia tetap setia menjadi warga Komta kerana mempunyai pelanggan tetap dari dalam dan luar negara. Menara yang terletak di tengah-tengah kota ini sememangnya popular dengan kedai-kedai menjual barangan yang boleh mengembalikan setengah nostalgia, antaranya kedai That's Cassette Tips. Kedai ini juga hampir seusia Komta, tetapi pemiliknya telah bertukar tangan setahun lalu. Kini ia diusahakan Joey Tan yang begitu meminati bidang muzik. Namun, kesan perubahan zaman, ia juga tidak ketinggalan mengalami persaingan hebat daripada pembangunan sedia ada. Ekoran itu, Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) mengambil inisiatif membuat perubahan besar terhadap Komta. Antara nafas baharu yang diberi adalah mewujudkan The Top Komta Penang. For your information, we have Chichi, or which real name is a Spinosaurus baby. So you can touch, but gentle touch because it's just a baby. It's newborn yesterday. Tarikan pelancongan lain yang turut menambat hati orang ramai adalah Top Boutique Aquarium. Terdapat lebih 200 jenis ikan spesies air tawar dan air masin dipamerkan di sini. Dan yang paling disukai ramai adalah sesi memberi makanan kepada ikan. So now I'm going to show you how they eat. Okay. Okay. Jadi kat sini kita ada tempat di mana kita akan letak kita punya telur bamboo shark. Jadi kat sini saya boleh tunjukkan salah satu bamboo shark ni lah, dia punya telur. Telur dia kat sini kita panggil mermaid first. Dia akan menetas dalam 3 hingga 4 bulan bergantung kepada dunia suhu. Selalu Najah dengan tim Najah buat pemantauan macam mana? Pemantauan tu pertama kita tengok sama ada telur tu elok ke tak. Jadi kita akan letak kat bawah lampu macam ni, kita akan nampaklah dia punya egg yolk dia, punya telur tu. Jadi kalau yang bulat macam ni elok lagi lah. Kalau yang tak elok tu kita akan tak nampak bulat tu. Dia akan kosong ataupun ada macam merah. Itu kalau kita angkat memang bau busuk lah. Pusat Transformasi Bandar UTC juga bakal beroperasi di Komta, dijangka membawa limpahan pengunjung. Terdapat 13 agensi kerajaan yang menyediakan perkhidmatan mereka kepada orang ramai di sini. Kita yakin bila kita buat projek ni, ia akan menambahkan lagi kehadiran pengunjung yang di samping dia dapat menyelesaikan masalah pentadbiran urusan kerajaan, dia boleh terus mengunjung di kawasan-kawasan dalam Komta. In fact, dengan pengumuman UTC ni juga saya lihat ada peningkatan dari minat. Orang mula nak menyewa lot-lot yang kosong. So, usaha ni kita akan teruskan. Saya tidak jamin ia akan berjaya 100%, tapi kita sebagai PDC, kita terpaksa mengambil inisiatif untuk menghidupkan semula Komta kepada keunggulan dia di masa lalu. Suatu ketika dahulu, ia bersinar bagaikan mutiara di Pulau Pinang
kerana ia satu-satunya bangunan pencakar langit yang menyediakan pelbagai kemudahan. Namun, Komta juga pernah melalui zaman kegelapan apabila pembangunan rancak dilakukan di sekelilingnya. Tetapi berkat usaha PDC membuat pelbagai perubahan, ia kini kembali bernafas dan menggamit ramai pengunjung.